Istiqamah ni orang memperjuangkan dasar, dan dasar yang paling tepat ialah Islam. Kelantan, tanah serendah sekebun bunga, jolokan tadan wahyu di slogan membangun bersama Islam yang diperkenalkan oleh Parti Islam se-Malaysia PAS sejak 1990 semasa Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nikmat diberi mandat sebagai Menteri Besar Kelantan. Bad bunga mekar menguntung, PAS mulai memimpin dengan suluhan wahyu, mengisi kemenangan dengan pendekatan menyatu politik dan agama, menolak politik suku, agama suku. PAS mulai menguasai kerajaan dengan memperkenalkan dasar-dasar pentadbiran berteraskan slogan membangun bersama Islam. Membangun bersama Islam adalah manifesto PAS dalam menghadapi pilihan raya umum 1990, dan ibarat orang mengantuk disorongkan bantal, Kelantan merealisasikan manifesto 1990 dengan dasar-dasar pentadbiran berteraskan siasah syariah. Kelantan mandiri dengan kepimpinan ulama, berjubah berserban dan dipacu dengan wawasan transformasi tajdid yang tinggi. Membangun bersama Islam terus berkembang melalui blueprint PAS dengan 3 teras utama pentadbiran kerajaan negeri Kelantan, iaitu Ubudiyah, Mas'uliyah dan Itqon. 3 teras utama yang mendasari pentadbiran membangun bersama Islam telah menyuburkan kepahaman bahawa kerja-kerja mentadbir negeri adalah kerja-kerja agama dengan pengenalan dasar-dasar baharu pentadbiran di bawah teras umbi. Inilah perjuangan PAS di negeri Kelantan dalam mengisi kemenangan. Tok Guru sebagai Menteri Besar telah membawa agenda PAS dalam pentadbiran selama 2 dekad. Dalam tempoh tersebut, sebanyak 7 dasar pentadbiran diperkenalkan bagi menjayakan slogan membangun bersama Islam. Dasar membangun bersama Islam, dasar pembangunan sumber manusia, dasar kebudayaan dan kesenian, dasar perundangan dan kehakiman, dasar pelancongan negeri Kelantan, dasar keluarga mawadah Kelantan, dasar pencegahan gejala sosial negeri Kelantan. Dasar-dasar bersifat tajdid inilah perintis kepada menjayakan slogan PAS dalam kerajaan. Kelantan terus komited memimpin perubahan. Kita bawa Islam. Hak apa dia bawa? Hak Tok Guru dulu. Tak ada beza. Dasar-dasar sama. Elemen-elemen sama. Cuma kita naknya dalam visi baru saja. Patah tumbuh hilangnya pasti berganti. 2 dekad, Tok Guru memaju gagasan PAS mentadbir negeri. Akhirnya bertukar tangan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Bentara Kanan Ustaz Mat. Slogan membangun bersama Islam diteruskan dengan merakyat membangun bersama Islam. Ustaz Mat adalah Menteri Besar yang menyambung legasi kepimpinan ulama. Dasar-dasar baharu diperkenalkan. Dasar pendidikan Rabbani negeri Kelantan, dasar hubungan antara kaum negeri Kelantan, dasar anak muda Kelantan damai, dasar berkebajikan dan kesejahteraan rakyat negeri Kelantan, dasar kanak-kanak fitrah, dasar penempatan mesra keluarga, dasar rumah mampu milik Kelantan, dasar bertani satu ibadah dan pelan tindakan strategik PTS pertanian, gagasan wanita Kelantan solihah, gagasan OKU Mukarrabun, polisi anti rasuah pejabat setiausaha kerajaan negeri Kelantan, polisi hadiah pejabat setiausaha kerajaan negeri Kelantan, polisi pemberi maklumat integriti, pelan tindakan strategik PTS pencegahan gejala sosial, pelan hala tuju ICT negeri Kelantan, pelan induk pembangunan Mamban negeri Kelantan. Setelah 3 dekad memimpin pentadbiran Kelantan, sebanyak 15 dasar pentadbiran membangun bersama Islam telah diperkenalkan dan dilebarluaskan kepada semua jabatan-jabatan negeri. Seiringan dengan itu, bagi memajukan akhlak, ekonomi dan kebajikan dalam pentadbiran Islam, dasar-dasar yang sedang dalam penggubalan bagi mengisi keperluan pentadbiran, iaitu pengubalan dasar warga emas Al-Mukarramun Kelantan, pengubalan semakan dasar wanita Kelantan semakan 2020, pengubalan dasar pelaburan negeri Kelantan, pengubalan dasar kebersihan negeri Kelantan, pengubalan dasar Al-Khawamah, pengubalan dasar anak yatim. Pastinya, selagi PAS diberi kepercayaan, Kelantan akan terus subur menyemai benih dan menuai hasil merakyat membangun bersama Islam. Kelantan telah mencapai zaman keemasan apabila semangat federalisme di antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri dengan termeterainya piagam muafakat nasional. Hubungan yang baik dan seiring kerajaan pusat dan kerajaan negeri ini akan beroleh manfaat yang besar kepada rakyat. Dasar-dasar ini dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan apabila semua pihak bersatu hati bermula dari rakyat, kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan maupun parti politik. Bahawa seandainya kita dapat pupuk dengan baik, muafakat nasional ini mengambil peranan lebih lagi
dan melebarkan lagi kepahaman kita kepada semua lapisan masyarakat kita, rakyat di kita Kelantan. Tidak mustahil, insya-Allah kita akan menjadi suatu kekuatan yang hebat. Hambanya menyeru kepada semua, kalau boleh kita menghadamkan, kita melaksanakan piagam yang telah dipersetujui bersama antara UMNO PAS. InsyaAllah kita akan ada satu kekuatan. Kekuatan ini yang akan kita beri kepada rakyat untuk satu hari nanti yang boleh menyelesaikan masalah kerana kita merujuk apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW di Madinah. Pastinya, era Ustaz Ahmad Kelantan terus membangun dengan memacu agenda transformasi politik, transformasi pentadbiran, transformasi kebajikan, transformasi ekonomi. Muafakat ini bagi menyatu padukan umat Islam. Muafakat ini memaparkan kekuatan umat Islam, dan muafakat ini memberi limpahan manfaat kepada rakyat. Dalam bingkai muafakat kita bina keluarga Malaysia. 31 tahun pentadbiran membangun bersama Islam. Kelantan maju, rakyat sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amin. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini kita dapat sama-sama mengikuti suatu perbincangan, suatu perkongsian yang amat baik, insya-Allah. Mudah-mudahan menjadi panduan, mudah-mudahan menjadi ikutan bagi kita, yang mana hari ini insya-Allah kita akan melihat suatu perkongsian tajuk yang berkaitan dengan adab-adab ketika makan dan minum. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih lagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keselesaan, kesihatan. Kita dapat makan dengan baik, kita dapat minum dengan baik. Mudah-mudahan rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada kita inilah akan menjadi penguat, pengukuh kepada amal ibadat kita seharian, insya-Allah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Sadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, makanlah kamu daripada yang baik yang kami rezekikan kepada kamu. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Jadi hari ini insya-Allah saya akan kongsikan kepada semua berkaitan dengan adab dan juga tata cara akhlak kita ketika kita bertemu dengan makanan, bertemu dengan rezeki. Insya-Allah mudah-mudahan akan memperelokkan lagi akhlak kita, peribadi kita, insya-Allah. Pertama sekali, alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita peluang untuk mengenali Islam dengan lebih dalam lagi, insya-Allah, mengenali Islam bagaimana yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana yang ditunjukkan oleh para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seterusnya dibawa oleh para ulama dan sampai kepada kita pada hari ini. Pertama sekali, sebelum saya menyentuh berkaitan dengan makan ataupun minum, pertama sekali kita kena hadam dalam diri kita, kita kena memahami dalam diri kita bahawa Islam ini bukan semata-mata berada di dalam masjid. Islam ini bukan semata-mata berada ketika kita dalam bulan Ramadan, bukan semata-mata ketika kita solat sahaja, tetapi bahkan Islam ini adalah menyeluruh. Bahkan Islam ini adalah meliputi kehidupan kita seharian, termasuklah sekecil-kecil perkara sehinggalah sebesar-besar perkara. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan melihat apakah dia beberapa yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Okey. Jadi berkaitan dengan adab ataupun kita sebut sebagai tata cara bagaimana kita semasa minum ataupun makan. Pertama sekali ialah seperti yang saya baca ayat tadi, wahai orang-orang yang beriman, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah daripada
apa rezeki yang baik kami rezekikan kepada kamu. Dan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mafhumnya ada seorang yang kita sebut orang yang nampak sangat dhaif, sangat susah pakaiannya, koyak rabak dan sebagainya. Dan keadaan dianya sangat susah lah. Angkat tangan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam mafhum hadis tersebut, sedangkan dia makanannya haram, pakaiannya daripada sumber yang haram, benda yang haram, maka ditolak doanya. Jadi itulah yang pertama yang saya nak sebut, ialah bagaimana yang kita sebut dalam soal makan dan minum ini akan mempengaruhi kehidupan kita. Termasuklah dalam doa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bila disebut makanan halal dan haram ini akan menjejaskan kehidupan kita, termasuk hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi adab yang pertama ialah kita mesti jelas halal dan haram, dan disebut lagi ialah tayyibah, halalan tayyibah. Maknanya benda rezeki yang halal lagi baik. Maknanya yang halal ni yang saya boleh sebut ialah bagaimana halal ataupun rezeki yang halal ini termasuklah bukan sahaja semata-mata ain rezeki itu. Kalau nasi itu, kalau daging itu adalah daging yang halal, bukan sahaja termasuklah daging yang disebut dalam ayat Al-Quran, hurrimat alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Maknanya daging yang tidak disembelih dengan nama Allah, daging yang disebut sebagai daging khinzir, daging anjing dan sebagainya, tu yang kita nampak secara jelas. Tetapi satu lagi perkara yang haram berkaitan rezeki ialah bagaimanakah sumber rezeki kita, bagaimanakah sumber rezeki kita yang kita gunakan untuk membeli makanan kepada anak dan isteri kita, bagaimana sumber rezeki kita yang kita gunakan untuk memberikan pakaian kepada anak isteri kita. Jadi disebut yang pertama ialah adab kita yang berkait dengan makan atau minum. Pastikan makan atau minum kita adalah daripada yang halal, daripada sumber yang halal, tidak sumber yang haram. Yang kedua ialah yang suka saya kongsikan pada hari ini, antara adabnya ialah kita membasuh tangan. Walaupun nampak ringkas, tetapi sesetengah keadaan terbiasa kita tidak membasuh tangan. Jadi antaranya ialah berkaitan dengan kebersihan. Dan juga yang disebut ialah berkaitan dengan satu keadaan apabila kekotoran itu berada pada kita sebelum kita makan. Inilah yang disebut hendaklah membersihkan tangannya sekiranya ada kotoran, ataupun mana tujuan kita bersihkan tangan tadi ialah untuk mengukuhkan lagi supaya tangan kita lebih bersih. Inilah yang dianjurkan dari sudut faktor kesihatan. Yang kedua, yang ketiga ialah sebelum kita memulakan makan ataupun minum, kita hendaklah membaca bismillah. Kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahu aqta' atau fahu ajzam. Setiap perkara yang berfaedah, yang penting, yang kita kata termasuklah makan minum kita ini, termasuklah perbuatan-perbuatan lain yang tidak dimulakan dengan bismillah, dengan nama Allah, maka hilanglah barakah dia, maka hilanglah fadilat kelebihan dia. Mudah-mudahan apa yang kita makan setiap hari, apa yang kita minum setiap hari adalah barakah untuk kita, adalah rezeki untuk kita. Muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, antara yang kita boleh sebut lagi berkaitan dengan adab-adab makan ini ialah kita yang seterusnya ialah kita makan dengan tangan kanan. Makan dengan tangan kanan. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau menegur seorang anak kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah. Anak dia sekali anak dia duduk bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah makan, nampak keadaan yang tidak sepatutnya, maka Rasulullah tegur, ya ghulam samillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Wahai budak, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kanan, dan Nabi sebut juga makanlah yang ada di hadapan kamu. Sebab masa tu antara yang disebutnya ialah bagaimana budak tadi, anak
Ummu Salamah itu dia kalau orang Kelantan panggil petek-petek dah, ambil orang ni, ambil orang tu, ambil orang ni. Jadi itulah antara yang disebut sebagai adab kita menggunakan tangan kanan. Dan saya sebut juga ialah adab yang seterusnya ialah mesti kita ambil daripada yang berada di hadapan kita. Maksudnya yang berada dekat dengan kita dahulu. Kemudian seterusnya lah. Mana tidak terlalu cepat kita sebut. Nah, okey. Kemudian yang seterusnya ialah ketika kita makan. Ini ketika makan pula. Nah, ketika kita makan juga ialah tidak boleh mencela makanan. Bagi mungkin sesetengah orang, sesetengah pihak yang dia terbiasa dengan makanan sedap sahaja. Tiba-tiba mari makanan tak sedap. Jadi antara adab dia, kita senyap je lah. Kita tidak mencela makanan tersebut, tidak menghina makanan tersebut, tidak menghina sifat makanan tersebut. Tujuannya ialah untuk memelihara akhlak kita. Ini antara adab yang disebut. Kemudian yang seterusnya ialah ketika makan disunatkan juga ialah untuk kita mengganjilkan. Tidak makan disebut dalam satu mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melarang sahabat minum serupa unta. Janganlah kamu minum seperti unta. Unta yang lehernya panjang tu dah. Jadi kita mesti minum sedikit demi sedikit. Ganjilkan. Kita ambil sunnah bahagian ganjil. Kemudian yang seterusnya yang disebut ialah semasa kita hendak makan makanan, berkaitan dengan nafas kita. Kita tidak menghembus pada makanan. Makan ataupun minuman yang panas contohnya. Tidak menghembus, dan disunatkan juga kita biarkan makanan itu sejuk sedikit baru kita makan. Dan seterusnya ialah ketika kita minum ataupun makan, kita tidak menyedut udara. Mana kita menahan pernafasan semasa makan. Ini antara sunnah dia. Antara adab-adab dia semasa kita makan. Dan seterusnya ialah disebut dalam satu mafhum hadis juga ialah bagaimana kita dianjurkan supaya membahagikan kepada makanan kita ni kepada 3. Minum 1/3, makan 1/3, dan juga untuk pernafasan kita 1/3. Antara yang berlaku ialah bagaimana sehingga kita makan berlebihan. Adab kita terlalu makan berlebihan sehingga tak ada semua satu belaka. Tak ada pembahagian yang baik. Jadi ini akan menjejaskan kesihatan. Okey, kemudian yang seterusnya ialah adab apabila kita dihidangkan makanan, kita kena segera makan. Itu antara adabnya. Maknanya apabila ada orang yang menghidangkan makanan, kita dahulukan makan. Segerakanlah, tidak membiarkan hidangan tadi terbiar begitu sahaja. Kemudian yang seterusnya ialah apabila kita makan juga ialah kita tidak orang sebut berdiri dan tidak bersandar. Maknanya makan dengan keadaan duduk dan disebut ialah tidak bersandar semasa kita makan. Semasa kita makan tidak menyandar. Kita duduk dan makan. Okey. Kemudian antara adabnya juga ialah tidak menghidangkan makanan ketika hampir waktu hendak solat. Ketika hampir waktu hendak solat. Ini antara adab akhlak lah. Ini terutamanya berkait dengan orang yang menyediakan makanan. Yang menyediakan makanan ialah kita tidak menyediakan ketika hampir-hampir waktu solat. Dan yang seterusnya ialah berkaitan dengan adab juga ialah apabila kita menghidangkan makanan, disebutnya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Anas, ma akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khawanin wala fi syukrajin fi sukrajah. Maknanya Rasulullah ni apabila makan, maknanya dia ada satu hamparan qita'ah daripada hamparan safar, ada hamparan lah, itu antara adab. Maknanya meletakkan makanan atas hamparan. Okey, kemudian disebut sini juga ialah bagaimana Rasulullah ni sallallahu alaihi wasallam dalam perbincangannya ialah
bagaimana kita mesti adalah dipanggil duduk semasa kita makan dalam keadaan tawadhu', dalam keadaan tidak bermegah-megah, kedudukan yang tidak bermegah, dalam keadaan tawadhu' menghadapi makanan. Itu antara adab kita semasa makan. Okey. Kemudian yang seterusnya ialah antaranya ialah kita mengajak orang. Maknanya berkongsi makanan. Ni antara yang kita kena jaga juga. Sebagaimana dalam satu mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan hak-hak kejiranan. Sedangkan kita dalam keadaan kekenyangan, jiran kita di sebelah dalam keadaan kelaparan. Kita sebut kita ni sedawa kenyang, tetapi jiran di sebelah kita tengah tersedak, tengah kita sebut tersedu kelaparan. Jadi tu juga adalah adab kita. Maknanya kita mesti mengambil kira orang sekeliling kita, sekitar kita. Kita tidak hanya mengambil kira untuk diri kita sahaja. Menjadi satu adab yang penting ialah kita juga mengambil tahu perihal keadaan orang sekeliling kita. Dan sebab itulah disebut tadi ialah adab kita mengajak orang kepada makan tadi. Orang Kelantan sebut tidak makan sore. Kita tidak makan sore, kita bersama-sama dengan orang lain. Okey, seterusnya sukalah untuk saya kongsikan pada hari ini ialah bagaimana antara yang disebut bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda nak makan, antaranya ialah baginda memulakan dengan manisan. Dan disebut dalam ni ialah bagaimana antara buah kegemaran Rasulullah ialah kurma dan apa disebut sebagai kalau tembikai. Tembikai ni sejuk. Kurma ni panas sikit. Dan kadang-kadang disebut bagaimana Rasulullah mencampurkan antara tembikai dan kurma. Okey, tu berkaitan dengan manisan. Okey. Dan kemudian disebut juga ialah bagaimana ketika kita makan ataupun ketika kita selesai makan. Ketika kita selesai makan, antaranya semasa kita makan tadi, kita makan menggunakan 3 jari. 3 jari. Ibu jari, jari ini, jari telunjuk dan jari tengah. Makan 3 jari dan selesai sahaja makan, antara adabnya ialah kita tidak membiarkan sisa-sisa makanan yang ada pada jari ini. Termasuklah mungkin ada yang terjatuh. Kita ambil semula letak. Walaupun setengah orang kata itu macam kotor macam tak patut tapi inilah antara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya tidak membazir. Cuma kita tengoklah keadaan tepat tu. Kalau jatuh atas air kau tak boleh lah. Sebab itulah kita kena jaga kebersihan. Tapi nak sebutnya ialah bagaimana antara adab ialah selepas kita makan, kita menjilat jari kita yang kita gunakan untuk makan tadi. Dan antaranya ialah kita mulakan dengan jari ni, jari ni, kemudian jari ni dan jari ibu. Jari tengah, jari telunjuk dan jari ibu jari. Dan antara hikmah yang disebut kenapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita, antara kaedahnya ialah untuk menghindarkan daripada ada sisa-sisa. Kerana kita tak tahu di manakah barakah, di manakah keberkatan makanan itu, di manakah berkat dia. Disebut sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, fa idza faragha falyal'aq asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi takunul barakah. Apa maksud dia? Apabila selesai makan, hendaklah dia menjilat jari tangan kanannya, kerana dia tidak tahu di mana bahagian manakah yang mengandungi barakah. Sebab itulah ni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berkaitan dengan makanan. Pentingnya soal pemakanan ini, pentingnya soal adab ini. Kerana yang pertamanya ialah berkaitan dengan tadi, kenapa Rasulullah menghabiskan sisa-sisa makanan pada jari baginda, ialah yang pertama tadi ialah sebagai kita nak mengambil barakah.
kerana kita tidak tahu di manakah keberkatan itu berada pada makanan tersebut. Yang kedua ialah sebagai penghargaan. Kita menghargai makanan yang disediakan oleh orang lain. Sebagai kita menghargai, inilah rezeki Allah Subhanahu wa taala, kita mesti bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ialah kita supaya tidak membazir, dan yang keempat ialah supaya makanan ini tidak menjadi makanan kita sebut makanan kepada syaitan, kerana syaitan ini dia makan daripada tangan kiri. Syaitan makan dengan daripada tangan kiri. Kita sebut sebagai peringatan kepada kita. Jadi itulah yang saya sebut berkaitan dengan antara adab-adab ketika kita makan ataupun minum. Jadi alhamdulillah muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, cantiknya Islam itu, cantiknya peribadi yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita supaya kita menjadi yang terbaik. Yang disebut best of the best ataupun cream of the cream. Maknanya Rasulullah nak supaya umat dia menjadi sebahagian orang yang memelihara akhlaknya, memelihara adab-adabnya, supaya kita sentiasa bersyukur, supaya kita sentiasa menjadi sebahagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbaik. Muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah sebahagian yang boleh saya sebut pada hari ini, dan maknanya yang terakhir sekali antara yang kita boleh sebut lagi ialah selesai sahaja makan ialah doa. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Itu antara yang kita baca, dan ada banyak lagi lah sebenarnya doa-doa makanan ni. Maknanya dari sudut doa-doa yang memuji Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh Rasulullah SAW melalui para sahabat. Kemudian ada lagi ada adab juga selepas kita makan. Antara lagi ialah yang saya sebut dah tadi ialah apabila kita makan tidak terlalu kenyang. Maknanya kita makan tidak terlalu kenyang, berhenti sebelum terlalu kenyang. Antaranya lagi ialah selesai sahaja makan kita disebut sini ialah membersihkan gigi kita. Membersihkan gigi kita, berkomor dan sebagainya. Itu menjaga kesihatan gigi dan sebagainya. Dan itulah yang saya sebut beberapa adab ataupun perkongsian yang boleh kita berikan berkaitan dengan kehidupan seharian kita. Dan banyak lagi lah termasuk semua sekali, bukan sahaja bab makanan minum sahaja, ialah termasuk semua kehidupan kita. Jadi muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan kepada umat dia? Kenapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan sehingga sekecil-kecil perkara, sebesar-besar perkara? Jadi inilah semua sebagai panduan kepada kita. Jelaslah yang kita boleh ambil daripada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama beberapa tahun, selama beberapa ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa Islam ini kepada masyarakat jahiliyah yang kita sebut masyarakat yang kita sebut masyarakat yang asalnya mereka ini daripada di Mekah tadi. Kenapa Rasulullah diutuskan kepada mereka? Kerana apa? Kerana mereka telah jauh daripada agama yang telah dibawa, Islam yang telah dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang akhirnya mereka tersesat dan disebut sebagai golongan jahiliyah. Dan inilah yang dibawa oleh Rasulullah SAW balik ajar kepada kita, termasuklah bab makanan tadi. Dan apa yang penting, apa yang lebih perlu kita beri penekanan ialah bagaimana Rasulullah SAW sentiasa menegur sahabat-sahabat baginda, sebagaimana contoh hadis tadilah. Bagaimana Rasulullah mengajar kepada Ummu Salamah, bagaimana sahabat-sahabat Nabi yang sentiasa mendampingi Rasulullah, antaranya Abu Hurairah, sahabat-sahabat Nabi yang sentiasa menjadi
pengikut setia Rasulullah SAW. Kalau zaman Nabi Isa disebut Al-Hawari, iaitu pembantu-pembantu setia kepada Nabi Isa. Dan apabila disebut Rasulullah ni adalah para sahabat. Jadi maka kita pada ketika ni sahabat tak ada dah di hadapan kita. Sahabat-sahabat tak ada dah. Maka kita kena menjadi sebahagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa belajar, yang sentiasa menuntut ilmu. Peranan kita, kita orang dewasa, kita kena sediakan diri kita untuk belajar. Maka kita juga mesti menyediakan peluang itu kepada anak-anak kita. Didiklah anak-anak kita kepada pendidikan Islam. Berilah peluang kepada mereka untuk belajar. Kadang-kadang anak-anak kita ni mereka tak tahu sebenarnya. Sebab itulah mereka mudah terpengaruh dengan perkara-perkara yang merosakkan. Sekarang ni contoh dengan keadaan masyarakatnya, dengan keadaan apa kita sebut sebagai permainan yang melalaikan anak-anak. Kadang-kadang tak terkawan. Jadi itulah kita kena ambil perhatian dan kita nak mengelak daripada anak-anak kita terpengaruh semakin jauh daripada nilai-nilai Islam. Jadi contoh bab makanan tadi, bab adab tadi, tidak lain dan tidak bukan yang paling dekat dengan mereka ialah ibu dan ayah mereka. Dan kita pula mungkin masa kecil kita dulu tidak sempat, tidak berpeluang untuk belajar tentang adab ni dan sebagainya. Maka kita kena belajar dan kita beri peluang kepada anak-anak kita. Jadi itulah besarnya tanggungjawab kita, besarnya tanggungjawab seorang Islam, seorang Muslim kita sebut. Mesti kita melihat setiap perkara kita mesti buat kerana Allah Ta'ala. Dan apa yang kita belajar adab-adab hari ini bukan semata-mata kita nak tunjukkan kehebatan diri kita, tetapi kita nak memberikan inilah adab yang Islam ajar kepada umat dia. Kita nak tunjukkan kehebatan Islam ini supaya Islam ini bukan sahaja menjadi sebahagian daripada amal ibadat di dalam masjid sahaja, bukan sahaja menjadi amal ibadat pada ketika bulan Ramadan sahaja, bukan sahaja semata-mata menjadi ibadat pada ketika kita menunaikan haji di Mekah, tetapi Islam ini mesti tumbuh dalam diri kita, mesti berada dalam diri kita, mesti kita sebut membumi dalam hati kita, benak fikiran kita, bahawasanya setiap perilaku kita, kehidupan seharian kita, Islam ini mengajarkan kepada kita. Dan apa yang paling penting, bukan wajahnya sahaja, tetapi apa yang dibawa oleh Islam mesti kita gerakkan dalam diri kita dan keluarga kita, insya-Allah. Itulah sahaja perkongsian kita saya pada hari ini. Mohon maaf sekiranya ada sebarang kekhilafan. Insya-Allah mudah-mudahan beberapa perkongsian tentang adab-adab makan dan minum tadi menjadi pedoman, menjadi panduan kepada kita, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.